Ini bangun jarang jarang pakai sini. Gimana nih? Wow, gila punya nih. Bangun lupa. Left thread bila nih? Ada yang tahu kah? Bangun pun lupa. Semen. Bila punya nih, geng. Profit nih. Bila punya 11 Ogis. Oh, sampai bangun pun lupa. Ada left thread. Dia pacak. Wow, 400 pips. Damn. Damn. Ada ingat tak left thread bila nih? Rasanya lama lah. Berapa minggu dah. Tengok, 2 minggu. Oh, lama dah. Berapa bulan punya left thread nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 bulan. Ini left thread 2 bulan lepas, geng. Tengok. Profit saja. Tapi bangun lupa lah. Mungkin. Bangun M pun tengok 56 pips ya. Tapi dia pergi 400 pips. Okay, okay, move on. Tengok dah. Euro CAD Rental buy left thread. Bangun bagi sini. Fly. Yang masih tak percaya bangun punya left thread 100%. Terpegang lah. Tapi korang boleh tanya. Yang minggu-minggu join. Dia orang tahu. Oke, Euro CAD. Oke, ni Bang, entry yang lama macam tu tak ada letak geser ke? Letak geser ada lah. Ni kalau merah ni sel. On zoom. Kami kan. Ni ada geser ni. Bawah ni dia player itu berapa pips ya bangun ambil. Left thread malam tengoklah. Gerakan ya kecil 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 kecil. Ada sel. Sel pun 8 pips. 8 pips saja. 8 tips and bila ada running profit letaklah BE, naikkan sell tu. Kan ada BE geng kalau lagi-lagi untuk swing setup. Okay. Okay, ada soalan lagi kah? Okay, bangun dengan Euro CAD ya. Terus bangun tengok daily. Kebiasaannya. Bangun just tengok memahami market. So bangun tarik trend line. Tarik trend line ni first bucuk, ini bukan second bucuk. So kalau macam ni tak cantik sangat. Bangun ambil yang macam ni. Trend line ni kena banyak berlatih. Orang kan paham nanti. Left thread malam ni, ramai yang minta left thread. Chat ya, kita cek pula. Okey, macam mana dengan korang bagilah pay. Suggest pay. Bang akan try tengok. Left thread on bang Wan. Boleh kalau ada setup. Dah malam ni, so dah lewat jam 10. Euro C80. H4. Kita tengok H4. Apa H4 buat. Daily sudah membuat. Ya bang Wan, target penilaian saya masih lemah. Yes, biasa memang susah. Tapi tak mustahil. Susah tapi tak mustahil. Biasa kan guna lain chat ya. Lebih menyenangkan. Tengok. Contoh lah orang ambil satu. Ini first touch, ini second touch. Dia akan jadi macam ni game. Orang kata kena macam ni. Tapi korang match ambil yang macam ni. Lagi cantik. Ini betul-betul dia bagi tahu yang dia dah downtrend. Sebab ini kalau ini low, ini apa game? Kalau ini low, ni ini market structure. Siapa yang ada join? Kelas bangun. Low, ini high. Okay. Bukan lagi high, high. Pasal ni
High low. Oke. High low ini maksud apa? Downtrend ke uptrend? Uptrend. Oke. Oke, ini. Ini apa? Low, high, high low. Sebenarnya ada lagi ini, dari bawah sedikit. Ini apa? Atas nih. High, low, high, high low, high high, high low. Ini apa? Ini, geng, ini, geng. Ah, nih. Kotak nih. Atas nih. Hello. High high. Oke, good. So, bila high high, press break. Press break nih. High low nih. Dia akan buat apa? Bila dia break macam ni. Tep, lower low. Oke, lower low. So, maksudnya dia sedang uptrend ke downtrend? Uptrend ke downtrend, geng? Downtrend. Oke, good. So, bila downtrend, kita cari apa? Downtrend. Sell, sell. Oke, nice. Oke, oke. Bang Anda selesai recap. Tentu saja cari direction. Bang Anda biasa guna daily je. Boleh je guna weekly. Lagi simple lah. Tengok tu. Lagi senang lah nampak. Monthly agak lama lah. Daily, weekly pun dah cukup. So, kita cari entry lah. Kalau kami, mungkin dia kena pergi atas lagi. Kenapa Bang Wan cakap dia akan pergi ke atas untuk sementara waktu? Cuba explain. Ada yang tahu tak? Ada yang tahu tak? Bang Wan expect dia akan ke atas. Pullback. Sandy. Retracement. Resistance. Okay, okay, okay. Okay, okay. Bang Wan explain ya. So, bila dia berlakunya lower low, ya, dia akan buat pullback, membuat lower high. Ke biasanya. Mungkin sini atau sini, tapi dia akan lebih ni lah. Okey, macam mana? Lepas tu persoalannya di mana dia akan sell? Macam punya persoalan kan? Di mana dia akan sell? Okey, so mungkin dia boleh sell di sini. Kita monitor di sini untuk cari sell lah. So, bangun akan buat macam ni. Ini adalah engulfing, bullish engulfing, tapi dia fail. So kalau dia dah diambil ni, bangun ambil dia ni. Simple. Contoh. Ini bearish engulfing. So boleh sell di sini. Mungkin tunggu confirmation. Macam-macam lah. So buat sementara waktu ni kita akan cari buy lah untuk dia sampai sini. Apa yang bawah nampak di sini, ada pergerakan macam ni, geng. Pacak. Siapa yang ingat masih ni? Apa dia buat ni? Apa dia tengah buat ni? Sup. Tuk, 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 tuk. Siapa masih ingat ni? Ini Bang Wan dah ajar lama dah. Rugi siapa yang tinggalkan. Ingat balik, ingat balik. Siapa yang dah pernah belajar dengan Bang Wan? Big movement, okay? Betul. Tapi kurang tepat. Really based rally, betul. Ya, memang betul, tapi kurang tepat. Ada lagi spesifik Bang Wan panggil benda ni. Sup. Flag. Betul, tapi Bang Wan guna bahasa lain. Cepat, geng. Cepat, geng. Zigzag. Impulsif. Mantap, Ishar. Market structure impulsif. Ini adalah impulsif. Ini adalah korektif. Dan Bang Wan expect dia akan buat impulsif lagi. Macam mana tahu impulsif ni pergerakan dia besar, ikut trend.
Dan correctively pergerakan dia kecil. Sideway. Lawan trend. So sekarang trend dia ke atas kejap. Untuk menyampaikan ke zone ni baru dia cancel. Okay? Paham? Paham tak paham? Paham ke tidak? Paham? Paham bang? Good. Good, good, good. Macam ni kan. Paham. Okay, mohon delete ni. So, mohon expect dia akan fly lah malam ni. Mungkin esok. Dia punya major direction. Bang Wan, tengok Euro GBP. Okay, jap. Kita settlekan yang ini. Satu persatu, geng. So, H4. Bang Wan rasa better dia break ni dahulu. Macam ni. Dia kena break. Baru lebih confirm. Lepas tu dia pull back. Baru buy saja. Okay. Kena break tu. Ni, kena break ni. Resistance. Ni belum break lagi. Dia masih bermain-main kan. Janganlah entry tempat dia masih bermain-main. Kalau boleh confirm. H1 boleh saja entry tapi boleh jangan entry sini. Tengok ni. Kenapa sini? Sebab ada macam ni. Dia buat pattern apa ni? Pattern apa ni? Pattern apa? H1. V. HNS. Betul. Okay, good. Nama apa ni? Nama apa? Pattern ni. Nama dia HNS. Head and shoulder. Inverted lah. Terbalik. Biasanya macam ni, geng. Tulis di nota. Ya, buat macam ni. Komponen yang korang kena hafal, komponen dia je. Komponen asal dia. Dia kena ada bahu kiri. Ni. Kepala. Bahu kanan. Head and shoulder. Itulah nama dia head and shoulder. Macam shampoo tu. Kalau yang jenis ni pula dia terbalik. Macam ni. Alright. Mantap. Okay, so far ada apa-apa soalan? So, apa yang kita kena buat di Euro CAD ni? Tunggu berlakunya breakout lah. Di H4. H4 belum ada breakout. H1 boleh entry tapi high risk sikit. Still biru kalau korang entry di ni. Ya, boleh lah biru 11 tips. Tajam betul mata Bang Wan. Terima kasih. Inilah selesa Bang Wan. Okay? Ini nota ni. Ini channel salah satu pattern. Ada apa-apa soalan? Dah pening tengok banyak-banyak lukisan jam ni. Dah Bang Wan play ya. Bang Wan guna berapa time frame? Daily, pitch watch fund ya setakat ni lah. Daily tengok structure tadi H4, H1 untuk entry. H4 tengok breakout. H4, H1 boleh entry sebenarnya. Tapi Bang Wan lebih suka H4. Sebab nak Awan tak suka yang apa pergerakan dia kecil. Macam H1 kan tengok 11 pips ya. Kalau H4 biasanya banyak. Boleh tunjuk cara Bang Wan tunggu confirmation bila dah dalam zone? Okey, boleh. Mau Ridwan. Iskandar Jam and Jamil. Alright. Waalaikumsalam. Sorry lambat baru balik kerja. Okey. Don't worry. Masih lagi. Masih dalam proses mula kelas. Bang Wan, saya tak faham ada maksud breakout. Maksud dia kena break ke senar ke trendline ke? Okey. Breakout ni dua-dua boleh apply. Sekejap lah, Bang beri contoh. Beri contoh yang kecil. Okay. Okay, ini adalah breakout trend line. Tengok, ini first touch. Ini second touch.
So, kita tarik, dia jadi trend line. Dia breakout. Nah, inilah breakout. Dia memecahkan. Dia close. Kalau guna lencat, dia nampak tuh. Dia close di bawah. Sepatutnya dia buat macam ni. Aduh, apa mau buat tuh? Oke. Sepatutnya dia buat macam ni. Dia turun. Dia naik. Tapi tak. Dia dia turun, dia pecah. Nah, sini baru dia naik. Inilah namanya breakout. Dia memecahkan sesuatu trend line atau senar. So, untuk senar, bangunan akan expand sedikit je lah. Atau bangunan ada expand yang lebih panjang. Macam ni. Ini adalah support. Ini adalah support. Press naik. Press turun, press naik. Dia buat V. Dia sepatutnya dia akan buat macam ni. Tapi tak, dia langgar. Dia naik, dia sampai support, dia langgar ke bawah. So, bila press datang balik, dia akan turun. Macam tu. Breakout ni berlaku apabila sebuah SNR atau trend line dipecahkan. Tak di respect. Itu breakout tu. Tapi bukan semua breakout kita boleh entry. Kena ada confirmation. Contoh kalau ini ada breakout kan? Ini adalah breakout. Press turun, press naik. V. Dia sepatutnya macam ni. Support kan? Tapi dia tak. Dia junam. Oke. Oh, masuk orang pun. Oh, ini breakout nih. Bangun cara breakout kena sell. Oke. Sekalinya bila press sampai, sell sini. Tak junam pun. Sell, tak junam. Di atas ni baru dia junam. Itu maksudnya. Sini tiada confirmation. Sini ada confirmation. Pips. 100 pips lah. Oh, ya, 120 pips. Kurang floating. Menangis. Let's see apa yang kita boleh buat. Kita cari sell di mana sini kan. Kita tengok kalau sampai lah. Oke. Ada yang tanya macam mana kalau price masuk zone, macam mana nak cari confirmation kan? Alright, kita coba. Terus kita tarik trend line lah untuk menyokong lagi. Oke. Bangun tarik trend line. Trend line bukan untuk entry ya. Bangun cuma tarik trend line saja ya. Supaya menambah lagi keyakinan tu. Oke, bangun nampak. Bangun tarik. Kita berapa cun mungkin ni. Oh, ini cun. Tengok. Ini cun. Ini kurang cun tapi boleh guna. So, dia macam selari game. Contoh. Kalau bangun nak ambil ni, still di sini tiada confirmation bangun tahu. Itulah dia tembus. So, apa kata kita ambil yang di sini atas ni? Itu adalah resistance daily. Okay, kita pergi H4. Tengok ni. Dah nampak dah. Kita pergi H4. Ini adalah apa, geng? Satu candle hijau, 3 candle merah. Satu candle hijau, 3 candle merah. Sup ke bawah. Apa ni nama dia? Bearish engulfing. Okey, yang lain? Betul ke bearish engulfing? Kita nak sell. Betul ke guna bearish engulfing? Betul ke, geng? Bukan bullish engulfing kah kalau nak sell? Betul? Oh, okey. Betul bang Wan. Kalau bullish engulfing untuk apa, geng? Bullish, contoh bullish ni lah. Ini bullish. Oh, bullish untuk buy. Okey. Ya, betul. So ini adalah bearish engulfing. Okay, kita tengok dalam apa dia buat di dalam ni. Mana tu sampai ke? Ni. Okey. Dia sampai zone ni, dia close dalam. Apa kita nak cari? Confirmation dia.
Bangun selalu guna H1. Nah, minggu-minggu bangun akan capai H1, 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 H1. Breakout. Bangun makin guna time frame berapa nih? Bangun guna time frame. Bangun guna time frame H1. Breakout. Iya ke breakout? Nah, betul lah breakout sepatutnya. Tapi ada bahasa mudah lagi. Bearish engulfing again. Oke, bearish engulfing. Oke, kalau bang di sini berapa bearish engulfing baru nampak? Jujur. Bang Wan, macam mana tahu R? What is R? 2. Oke, 2. Oke, orang nampak 2. Oke. Bang Wan try mark ya. Ini dan IT. Yang keliru kan? Tapi oke lah. Bang Wan delete yang lainnya. Ada 2 bearish engulfing. Ini confirm nih kan? Betul nggak? Ini kan orang nampak 2 nih. 1, 2. Betul. Betul tak? Nih, satu kena hijau, satu kena merah, satu kena hijau, satu kena merah. Oke. Di sini inilah membuatkan orang silap. Kenapa? Ini bukan bearish engulfing. Oke, kita cerita satu persatu. Ini bukan bearish engulfing. Kenapa? Sebab candle merah ini tidak close di bawah kotak. Nah, paham? Dia kena close, geng. Dia kena close. Iya. Tak close bawah. Nah, merah dia kena. Dia ini bukan bearish engulfing. Nah, dia kena macam ni. Dapat orang try lukis. Dapat tak? Boleh lah. Macam ni, contoh lah. Buruk lah. Tapi okey. Dia candle ni mesti close macam ni. Dia close macam tutup. Dia tutup bawah. Itu baru bearish engulfing. Tapi ini tak close pun. Dia masih bermain-main. So, ini bukan bearish engulfing. Ini kesilapan biasa lah orang buat. Tapi untuk kedua ni, Bang Wancap, yes, ini adalah bearish engulfing. Kenapa? Sebab apa? Beza tak? Beza tak? Ni dengan yang first tadi. Ini. Candle merah ni close di mana? Candle merah close di mana, geng? Shadow hijau. Ya. Dia melebihi. Ini adalah level shadow hijau. Dia break. Ini baru bearish engulfing. Coba kita tarik. Nah, tak payah minimize pun dah sharp. Contoh dia sampai jatuh sentry. 8 pips dia floating. Junam. 100 pips. Bukan lagi 100 pips. Apa ni? Kalau kurang hold. 300 pips. See? See. Oke, bangun lah, minimize macam biasa. Ya, oke, SS cakap after H1 boleh zoom to M5. Oke, bangun berzoom lah. Kalau sampai, so biasanya kalau sampai ini, kalau bangun mana zoom. Tengok, sampai. Tapi confirm ada. Trust me, so H1 pun dah junam. Guna H1 pun dah cukup, sharp. Tengok. Junam. Apa yang kita, okay, bangun recap balik apa yang kita guna. Kita guna resistance daily. Ambil kau. Resistance daily. Lepas tu kita buat trend line. Kita tarik trend line. Silap. Masa tu tadi ya, bangun tarik. Ni atas ni. Maafkan bangun. Kalau weekly bangun tarik tadi. Ya, bangun gue lupa. Ni rasanya. Trend. Tarik je, mana yang boleh tarik.
Ada trend line lagi mengukuhkan, ada resistance lagi mengukuhkan, ada yang graphing lagi dia cuma mengukuhkan. Kita sell lah. Dan result dia junam. Paham? Wah, semua diam. Always, macam biasa. Bila bangun expand, confirm semua diam. Faham, faham. Oke. Okay. Kami paham sudah. Right, good, good. Sudah buat nota. Try lukis dalam nota. So, lepas ni boleh epic test. Terjawab tak soalan? Lepas ni boleh back test. Cara nak back test senang je. Penjelasan terlalu cepat. Oh, iya kah? Yang lain okey. Yang lain okey je ni. Alianto. Okey, bangun akan slow down lepas ni. Yang lain semua okey ni. Semua faham, fokus, faham. Boleh. Tengah proses. Good. Bangun berapa kali send ke valid, dia tetap akan valid. Sekiranya ada confirmation. Dia tidak ada confirmation, dia akan pecah lah. Okay. Bangun, GPUSD sudah record ya bang? Nanti bang cek. Cek ya, bang cek call. Macam mana bang Wan cari exit? Bang Wan cari exit bila paling simple sebenarnya macam ni je lah. Sini kita entry kan, resistance. Kita akan cari support. Macam ni. Simple. Support. Ni V kan? V adalah support. Kalau ini resistance A, kita close di V. Tengok. 300 pips. Tapi Bang Wan tak close ni lagi tak keluar confirmation. Confirmation Bang Wan, confirmation setup buy lah maksudnya. Lagi tak keluar buy, Bang Wan tak close. Ada buy, Bang Wan close sell, Bang Wan masuk buy. Macam tu ya. Level by level or ikut pip? Level by level. Tapi biasanya Bang Wan bagi 30 pips di signal. Okey, Bang Wan nak tunjuk sikit untuk goal. Kenapa ramai terkena. Okay. Bang Wan ada bagi ni. Bila punya ni. Tengok. Minggu lepas. Bila Bang Wan Malaysia. Bang Wan minggu lepas lah. Lama tu. Follow je. Cantik ni follow Bang Wan punya setup. Dah 5,000 pips. Oh, okay. Goal na tujuan tu. Okay, sekejap Bang Wan tunjuk. Kenapa ramai terkena? Okay, Bang Wan bagi tunjuk ya. Mesti confirm ramai terkena. Bang Wan yakin. Okay, Bang Wan play je. Okay, ini adalah Pak. Syup-syup ke atas. Ni. Bang Wan so Bang Wan selalu cap saya terjadi je kan. So Bang Wan tunjuk kenapa kurang selalu terkena. Support. Okay, support. Ya, support Support untuk apa? Support untuk apa? Buy, okay. Untuk buy. So Bang Wan mark je lah macam biasa. Sepatutnya mark support macam ni ya. Sampai ke bawah ni. Tapi Bang Wan dari di Bang Wan bagi macam tu. Bang Wan kecilkan lagi support ni. Terlalu besar. Okay. Alright. Bang Wan mark terus lah.
Engulfing. Nah, ini ada engulfing buy ya. Satu candle merah, satu candle hijau. Engulfing buy. Bullish engulfing. So, menggunakan pergi cuan. Kita tengok. Oke, di sini kebiasaannya orang orang akan buy. Masuk di zone ada orang akan buy. Tapi tengok apa jadi sekarang. Nah, kenapa orang loss di sini? Si orang pikir. Kenapa orang akan loss di sini bila dia buy? Walaupun ini adalah support daily, daily kuat kan? H4, H1. Tak tunggu confirmation. Betul. Tapi tak tunggu confirmation tu second. Ada lagi first. Ada lagi first. Lagi strong. Kenapa? Okey, Bang Wan tunjuk ya. Okey. First ialah trend. Guna daily. Trend sekarang ni buat apa? Ini high. Ini low. Ini low high. Ini apa? High, low, low high, lower low. Dia macam ni. Lepas tu dia buat lower high, lower low, lower high, lower low. So, market sekarang bagi tahu apa? Dia uptrend ke downtrend? Downtrend. Downtrend sell Pak. Buy atau sell? Yang korang nak buat di sini tadi apa? Buy atau sell? Ni, zone. Korang nak apa? Buy atau sell? Buy kan? Terciduk tak terciduk? Ciduk kan? Itulah pentingnya. Kenapa market structure? Pullback entry. Ya, expectation nak konon sini buy terus dia fly. Oh, tidak semudah itu. Banyak perkara mesti dilihat. Bila kita cek H1 pun dia ada confirmation. Tengok. Bila sampai zone dia ada buat engulfing buy. Nih, kita try mark nih. Engulfing buy kan? Engulfing buy kan? Ini engulfing buy. Nih. Satu candle merah, dua candle hijau. Engulfing buy kan? No kan? Ini yang dalam zone. Ini engulfing buy lah. Satu candle merah, satu candle hijau. Takkan. No confirmation. Okay, lepas tu bangun tunjuk lagi. Tengok pergerakannya. Dia besar ke bawah. Slow aja ke atas. Tapi bila ke bawah besar lagi. Terus slow aja ke atas. Besar ke bawah. Slow aja ke atas. Korang rasa lepas ni movementnya apa? Slow ke bawah kah? Slow ke atas? Strong ke bawah kah? Strong ke atas? Besar ke bawah. Yes, jangan repeat ya. Macam tu lah. Sell lagi. Tengok apa yang jadi sekarang. Tengok apa yang jadi sekarang. Apa yang jadi sekarang? Tengok. Sebatang. Dua batang sudah berapa pips? 170 pips. Dari atas nih dia beritahu pergerakan dia sama aja genggol nih. Tengok. Pacak ke atas, slow ke bawah. Pacak ke atas, slow ke bawah. Pacak ke atas, slow ke bawah. Oke, dia tukar trend. Pacak ke atas, pacak ke bawah. Slow ke atas. Pacak ke bawah, slow ke atas. Pacak ke bawah, strong ke bawah, slow ke atas. Strong ke bawah, slow ke atas, strong ke bawah. Kenapa dia start sini? Mungkin sini ada resistance. Ini ada resistance.
Wait, dia ada resistance. Dia tarik trend line. Nah, aku rin sangat goal kan, nah, ambil. Nih, trend line ke bawah. Ambil daily. Oke. Ini ada resistance. Masuk bangun delete yang ini. Arsenal gabung dengan trend line. Ini cari sell Junam. Sekian. Paham? Ini high risk, ini low risk. Ini. Macam mana? Yang mau goal sangat tuh. Pening. Nah, nanti goal. Paham? Oke, good. Best. Best bila banyak latihan. Bang Wan harap kurang nampak lah apa yang Bang Wan tengok. Bang Wan, dia akan reversal kah? Dia belum tunjuk tanda-tanda reversal lagi. Kalau dia tunjuk reversal, dia akan buat macam ni. Dia sampai zone bawah ni, dia akan buat benda sama di atas. Tengok apa yang dia buat. Dia sampai, dia pacak kata, apa ni? Ribu. Dia pacak ke atas, sampai zone dia pacak ke bawah. Dia kena buat benda sama. Dia pacak ke bawah, dia kena pacak ke atas. Baru dia akan buat macam ni tu. Baru pacak lagi. So, benda tu berulang, ulang. Fly je tengok minggu ni. Iya ke fly? Di mana fly ni? Nak cek mana fly ni. Tiada fly pun. Ya ni cakap fly. Ya ni. Mana yang fly? Bangun buka weekly ni. Oh, yes, DJPY. Okay, okay. Kalau gold ni memang junam lah setakat ni. Macam gold bangun ada hole sebenarnya. Nanti bangun up di grup. Di channel. Cek bangun ada sell di mana ya. Berapa bulan dah hole ni. Dia bangun up. Mau tengokkan korang. Bawang Wan ada buy, Bawang Wan ada sell di sini, geng. Macam yang Bawang Wan analisis ni. Nanti Bawang Wan tunjuk. Wow, berapa pips? Korang nak tengok korang nak tengok tak 1,000 pips. Nanti Bawang Wan up di channel. Bawang Wan bagi signal ni, tapi mungkin korang tak call kan. Bang Wan, macam mana Bang Wan 2 bulan punya trip? Korang kena ada account lain, geng. Kalau korang ada satu account je, korang akan always buka. Korang akan panik lah. Setiap kali tengok, oh loh, banyak dah ni, mesti nak close. So, korang kena ada account banyak. Satu tu korang tak kacau, korang tak login. Nama dia swing account lah. Macam mana jadi kental nak call? Saya tak kental. Bukannya korang tak kental. Bang Wan pun tak kental. Cuma Bang Wan try lah distract diri sendiri. Bang Wan alihkan perhatian. Ada je ikon yang Bang Wan tengok hari. Ada Bang Wan tengok sebulan sekali. Kan ada macam tu. Nanti Bang Wan share Bang Wan punya entry. Dekat sini. Sebiji lah yang Bang Wan buat ni. Bang Wan punya analisis. Cuma Bang Wan hold je. Oke. Jadi maksudnya Bang, walaupun sebelah kiri ada support zone, dan sebelah sini perasaan pullback. Kena tengok structure. Yes. Kalau lah. Oke, contoh. Mau bagi contoh. Contoh macam ni. Lepas tu korang anggap, oh ini support. Ini adalah resistance. Resistance merah. Support biru. Nak buat. Kalau lah press ni dia hanya
tersekat di support, resistance, support, resistance, data breakout. Mesti mesti boring kan market, mesti market sideways aja. Dia adalah pergerakan macam ni, geng. Dia ke bawah, dia ke atas. Dia akan jadi macam tu ya. Dia akan jadi macam ni je, geng. Kalau dia terperangkap dengan resistance dan support, data breakout. Pernah tak kau kenapa market macam ni je seumur hidup? Mana ada kan? Dia ada pergerakan dia ada ke atas, dia ada breakout. Nah, kena fikir macam tu. Kena try berfikir. Nah, lepas tu kalau semua macam tu senang lah kan. Mark support, mark resistance, nah dapat buat duit. Tapi market ni bukan macam tu. Dia ada pergerakan dia. Dia ada workout. Dia ada banyak pelaku. Dia ada breakout. Dia ada pullback. Dia ada signal. Dia ada market structure. Market ni bukan market simple kalau korang dah faham. Okay? Ada orang request tadi. USDJPY. Okay. Mau cek USDJPY pula. Pilih jap. Ya, pada soalan toggle tadi. Apa semua faham? Kenapa bangun? Ups, apa ni? Jadi impulsif tu sebagai hint lah. Tu kan, yes. Impulsif tu direction boleh guna sebagai direction. Yes, kena back to selalu. Guna daily ke. Mata korang akan sharp bila korang biasa macam ni kan. Dia akan junam, dia akan slow ke atas. Jangan junam, lepas tu jangan junam. Jangan pacak. Lepas tu dia akan slow ke bawah. Kenapa dia pacak macam ni? Sebab pergerakan dia slow ke bawah. Kenapa bangun cap slow ke bawah ni? Tengok ni dia ke bawah. Ke bawah, bukan dia ke atas. Lepas tu dia pacak. Sebab movement dia sama aja. Lepas tu dia slow. Dia pacak. Penting juga ni. Kalau dia slow ke atas, dia macam ni. Kalau dia slow ke atas, dia akan junam. Dia akan strong ke mana? Ke atas atau ke bawah? Soalan. Dia akan berbalas. Dia akan strong ke bawah tentu. Ke biasanya lah. Bila market structure okay, key level okay, ada confirmation. Jadilah benda begini. Dan korang akan dapat entry sini. Sebab sempat dia mau back. Yes. Nak belajar apa manual ni? Bila punya ni? Daily. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari lepas. Seminggu. Last week. Wah. Oh ini left trade. Pula. Maaf. Ya. Ini left trade. Bangun bagi. Last week. Last week sebenarnya. Ni nampak bangun lukis ni. Keluar candle merah, candle hijau. Candle merah, candle hijau, entry. Apply. Wah, siapa ingat last week. Ini left trade 275 pips. UJ ni saya dah makan 100 USD. Wow. Amirul Azhar. Mantap. Dah close. Dah withdraw. Tanya. Ada yang follow UJ ni. 100 USD. Withdraw makan MACD. Mantap. Nice one. Congrats. Thank you. Percaya dan bangun. Ini last week punya left trade. Like I said, bangun punya left trade. 100% win rate. Tak pernah lagi loss. Ini one off lah. Orang tengok sendiri. Bang Wan, Euro GBP Bang Wan, saya ada sell. Okey, kita tengok Euro GBP.
Kita ada sel. Wah, kita ada sel. Berani banget loh sel. Oke, untuk ini high risk banyak. Sebab kalau kita tengok structure pun dia pacak ke atas. Duh, gila. High risk ah. Apa yang sel tadi? Pacak ke atas, slow ke bawah, pacak ke atas, dan kok mungkin expect slow ke bawah lah. Dan pacak ke atas. Ini kemungkinan saja. Kalau kita pergi weekly, kita boleh tarik trend line kah? So far belum sampai lagi. Tidak trend line. Tidak trend line. Oke, trend line tidak. Trend line daily mungkin ada. So, ini adalah resistance. Tengok bila kita ubah lencet dia buat A. A adalah resistance. Resistance untuk apa, geng? Buy atau sell? Resistance untuk apa? Buy atau sell? Jawab, jawab. Ini basic tapi korang kena jawab. Korang kena biasakan. Sell, sell. Oke. Okay. Oke, okay, benda betul. Dia ada buat benda betul. Tapi market structure cakap apa, geng? High. Ini apa? High. Ni. Low. Ini. Higher high. Ini. Higher low. So, mungkin dia akan buat higher high sini. Tapi, kalau benda macam ni, kita tengah apa? Downtrend ke uptrend? Uptrend. Betul. Dan uptrend kita cari apa? Buy. Dan bro tadi buat apa? Buy atau sell? So kita akan expect bro to expect dia sell macam ni lah. Which is agak high risk. Bangun tetap tak boleh. Cuma high risk. Boleh je kalau berani. Dan SL tahu di mana nak cut loss. Tapi kan harga masih pacak ni. Pacak pun jauh. 100 pips. SL 30 pips. Oke, SL 30 pips. Bawang tak nampak lagi tanda-tanda nak reversal. So, better stick to SL. SL tu 30 pips kan. Stick to it. Jangan ubah-ubah. Jauh lagi ni. So, pergerakan harga sekarang pacak. Slow ke bawah. Pacak. Kalau expect, kalau dia buat junam, lepas dia buat slow ke atas, itu ada peluang. Dia ada berubah. Macam ini lah contoh. Okay. Ini adalah second entry. The best. Okay, faham? Bangun unit 1. So far so good semua. Macam mana? Faham? Bang Wan, boleh baca sekali dari stock market ini. Okay. Amirul, faham. Mulai faham perlahan. Okay. Asalkan faham sedikit pun. Okay. Asal ada progress. Asalkan ada progress. Sedikit pun tidak apa. Yang penting ada progress. Lama-lama akan faham yang risau. Jom kita cari setup. Di sini. Oh, ini cantik. Bawa ambil je. Apa ni? Euro JPY. Okay. Ini adalah setup cantik. Kenapa dia buat
Bawaan habis ini. Ini apa? High. Dan ini apa, geng? Ini high. Ya, ke bawah. Ini apa? Low. Nice. Belum lagi low, low. Dia baru low. Terus ini? Ini. Nah, ini lower high. Terus ini? Lower low. Oke. Lepas tu, dia buat ni. Dia break. Ada shadow lagi tinggi dari sebelah ni. Dia buat apa? Lower low. Higher high. Ya, ini dia lebih tinggi daripada high sebelum. So, kita akan cari buy. Kita cari buy lah. Nah, cari buy di sini yang bawah nampak ada dua tempat. Satu di sini. Satu di latest lower low lah tadi kan. Asalkan dia tak break lower low ni, kita boleh cari buy. Nah, tengok. Di sini tadi, ini support. Kita boleh buy. Tapi tengok dia pecah. Dia cari sini. Ni dia cari ni. So, kita akan tengok kenapa kita pergi explore. Explore, kita pergi cuan terus lah. Tengok apa yang ada. Aduh, okay. Okay, bangun akan mark engulfing. Okay, engulfing, tengok engulfing. Apa yang slow tadi tu. Satu candle merah dimakan oleh dua candle hijau. Satu, dua. Ini candle merah. Ini candle hijau. So, ini bullish engulfing. Okay, faham? Nampak? Jelas? Ada soalan? Ada soalan? Ini engulfing di support tadi, support daily. Faham? Yang lain? Nah, orang tak percaya, ini support daily. Lawan mark balik. Woi, mana? Lawan ubah. Lawan ubah je. Kali hitam. Ini kali biru. Nah, yang lain macam nak faham lawan tak start ni selagi korang tak cakap faham. Oh, stay je macam ni. Kawan nak explain satu persatu. Dari marking sampai entry, sampai profit. Kawan ajar. Ha. Faham tak? Ya, kalau diam, bangun akan tunggu orang jawab. Bangun akan start. Faham? So far clear. Clear. Yang lain tu. Cun. Nampak tak? Yang penting nampak tak? Benda ni. See, ada yang dah faham. Ada yang tak faham. Tengok. Kan? Itulah, jangan diam. Please jangan diam. Cakap je. Bangun tengok. Bangun tak marah. Ya, bangun ulang ya. Ada yang tak faham. Tengok. Sekejap. Sorry yang lainnya. Sabar sekejap. Oke. Oke. Ini adalah support. Sebab support dia V. Bila itu tutorial chat. Ini adalah support. Tengok. Apa itu? Ini benar support. Tapi di sini tiada. Di sini tiada confirmation. Oke. Ini adalah support juga. Jadi, oke. So, cara makin support ialah start dari sini hingga ke shadow. Semua shadow ni kita akan mark. Faham? Dia bukannya macam ni. Ini engulfing. Tapi kalau untuk support kita mark macam ni. Faham? Faham tak? Faham tak? Yang lain macam mana? Faham? Slow? Kawan laju kah? Okey, faham. Dia ada yang tak faham ya.
So, okay, cakap je tak faham. Bang try explain cara lain. Mungkin kalau tak faham macam ni, bang akan ubah-ubah. Okay, so ini bang tak gunalah. Tapi kalau tiada shadow bang, try turun ke time frame 1 bawah. Macam daily kan, orang pergi expo. Mesti ada shadow punya. Kalau tiada shadow juga, tu pelik tu. Jangan mak. Kalau tiada shadow, turun satu time frame ke bawah, confirm ada shadow. Kenapa harus ada shadow? Sebab shadow ni ada something dalam dia. Kalau bang extend, satu malam ni dah habis. Di dalamnya ada something yang kita guna. Okay. So, bang explain supaya orang cepat faham, orang tahu buat, and korang boleh entry. Macam tu je lah. So, kalau bang nak explain why, sangat panjang. Banyak benda kena di banyak lah yang benda lah. Okay, bila daily, waktu time frame is, okay, daily, bang nak pergi H1. Okay, daily H1, ingat daily H1, bang akan cari engulfing di sini. Area ni lah. Bang direct nampak ni. Engulfing. Bang nak hijau lah supaya nampak kan. Tengok. Start dari shadow atas hingga shadow bawah, candle merah. Satu candle merah dimakan oleh dua candle hijau. Kalau okay, sini simple je. Yang korang nampak sini memang satu je engulfing. Ini engulfing tapi dia jauh dari zone. Kita nak di dalam zone. Ini dalam zone. Kalau korang marking ni memang silap lah. Jauh dari zone, ada lagi dekat ni. Dan kalau di belakangnya ada engulfing, kita kena ambil yang paling kanan, yang paling latest. Contohlah, ini korang, kotak biru ni korang berjalan dari kanan ke kiri. Okay, korang jalan, korang akan jumpa mana satu? Yang candle ni kah, engulfing ni kah, atau engulfing yang ini? Atau engulfing belakang lagi? First, mana satu yang korang jumpa? Yang satu ni kah, atau yang kedua, ketiga, keempat? Korang dari kanan ke kiri. Macam tu. Kan? Korang akan jumpa yang first lah. Itulah dia punya kefahaman macam tu lah. Yang first korang akan jumpa. Sebab ini yang efek market sebelah kanan. Ini yang membuatkan market sebelah kanan jalan. Macam tu lah. So, bang selesai marking H1. Bang akan dari guna H1. Bang akan tunggu di sini. Okay. Di sini, okay. Kalau korang tengok sendiri pun boleh nampak lah. Pergerakan dia macam mana. Okay. Dia first dia sampai pergerakan dia kuat ke bawah, slow ke atas, kuat ke bawah, slow ke atas, kuat ke bawah dan kuat ke atas. Ini menunjukkan dia nak so dia macam tu lah. Lepas tu bila ada buat engulfing macam ni, ini dah confirmation lah. Boleh buy. Start sini pun boleh buy sebenarnya. Bang Wan, engulf kalau depan dia ada shadow boleh guna engulf tu. Depan dia ada shadow, maksud macam mana tu? Engulf kebiasaannya memang ada shadow. Kalau macam ni dia ada pullback yang macam masuk dan fly. Dia buat engulfing terus korang boleh entry. Buy ya, buy. So dia akan fly. Bila korang pergi, kalau H1, korang pergi M5. Yes. Bawang takut tak sampai ni. Sampai. Okay, bila dah di M5, selalunya bawang akan suruh macam ni, geng. Ini untuk low risk lah. Kena tunggu dia masuk zone. Tapi dia tak masuk zone. Dia ambil yang zone ni atas sikit. Still dia ambil zone engulfing. Tengok. Bawang zoom.
Ini engulfing M5. So, kurang kena hati-hati lah. Kadang-kadang kurang satu lepas zone. Oke, tengok. Dia buat engulfing, dia sampai entry. Fly. Oke, paham? Yang penting dia kena buat engulfing terlebih dahulu. So, bolehlah cari buy. Kalau korang cari trend lain tu boleh. Kalau kami. Mana dia sampai. Tiada trend lain yang menarik. So, hanya guna senario. Bang Wan, boleh saya entry again, breakout, pullback, entry outside the zone at time frame 5? Sepatutnya lah, ini high risk. High risk, bukan high risk sangat. Sebab dia keluar engulfing ni pun dia sudah confirmation sebenarnya. Dia close saja macam ni, korang boleh entry buy di sini. Nih, close saja. Oke, buy, 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 buy. So, bila dia pullback pun dia akan cari engulfing. Tengok, di M5. Nampak? Oke. Dia tetap akan cari engulfing yang paling dekat dengan engulfing. Ambil, fly. Paham? Paham tak? Floating pun kecil, yes. Kalau floating pun, still kalau orang entry sini, habis dia floating gini pun 30 pips ya. Ini sharp entry lah. Yes, case ni dia tak masuk. Sepatutnya dia macam ni. Tapi dia ada zone lebih kuat kan di atas. Or dia fly. Tapi dia ada zone ni, still dia respect. Engulfing M5. Cuma korang kena fleksibel lah. Kalau korang kena tunggu jadi bawah ni, habis lah. Price dah fly berapa pips? 177 pips. 170 pips. Oke, paham? Sebenarnya ada aja, ada lagi nih, ada Chinese. Gauge wall atas tengok. Ini ada Chinese tapi tak sampai. Tak sampai. Tidak trend yang cantik. Macam yang Bawang cakap, tidak trend yang cantik. So, kita expect dengan kurang kena kira lah. Even pun korang entry sini bila cuan tu, contoh cuan dah close kan, ni satu candle, dua candle. Okay, korang nampak, oh engulf, ini confirmation. Korang entry saja pun, tak float sebenarnya, zero float, terus fly. Sekiranya dia float pun ke bawah ni, 38 pips. Tapi dia tak float, dia akan fly terus. Tengok. Dia ada floating langsung guys, kalau orang entry terus. Fly. Paham? Paham tak paham? Paham tak paham? Siapa entry? Paham? Maksudnya yang backtest, ya Bang Wan? Yes. So, korang akan jumpa pelbagai apa expectation, bukan, pelbagai situation, sangat banyak benda berlaku. Dia tak boleh korang kena buat A B, korang pun kena buat A B, no. Kadang-kadang dia akan jadi A C A D. Kena fleksibel, itulah kena banyak practice dan banyak pengalaman. Oke, ada apa persoalan Bang Wan? Kenapa tadi Jiu Junam? Okey, ada soalan Jiu Junam. Bawa nambe pun entry. Ni ada buy dulu. Left. Tengok bangunan bawah buy sini. Fly. 125 pips. Ini. Kotak merah.
Alright. Kenapa Q Jun? Oke, untuk Q nih, sebenarnya monthly pun dah beritahu Maxwell. Bila korang mau balance chart, korang tarik macam ni. Ini bucu dua. Ini paling simple lah. Kalau korang tak nampak, tak tahu. So, korang tarik resistance. Ni, trend line SNR. Junam. Macam mana tahu saya tak boleh pergi jauh? Guna time besar. Macam monthly ni, jauh lah tengok. 400 pips. Faham kah? Nampak tak? Simple kan? Ni, Bang Wan, ada guna SND 4 entry. Ay, engulfing tu SND lah tu. Engulfing tu SND semuanya. Korang kena faham lah. Engulfing tu SND. Base really. Datang balik. Pergi base entry. Engulfing tu SND. Supply and demand. Oh, engulfing. Yes. No, engulfing tu ialah SND. Bukannya engulfing tu kat SND zone. Engulfing tu ialah SND. Kenapa bang macam-macam tu? Tengok. Kalau korang belajar. Kalau korang belajar. Apa nama dia? Chelsea. Tengok. Di sini. Press macam ni, geng. Okey, ini adalah apa? Kalau korang belajar SND. Okey, mungkin korang tak faham kan? Abang tambah lah. Ini adalah apa? Really, base really kan? Korang entry di mana? Base kan? So, bila dia turun, dia fly. Kan? Really, base, really. Bila dia sampai base, kita akan buy. Ha, macam tu je engulfing. Apa yang Bang Wan buat selama ni? Engulfing tu SND. Korang kena faham. See? Benda sama kalau korang masuk. Okay, Bang Wan try cari lah yang mungkin ada yang tak faham lagi. Okay ni. Ini multi time frame sikit lah. Semoga korang tak pening. So, ini adalah engulfing Bang Wan. Satu candle hijau dimakan dua candle merah. Bullish engulfing. Ini adalah time frame daily. Bang Wan try masuk page 1. Okay. Apa yang jadi ialah price naik. Lepas tu price bermain-main di sini. Lepas tu price Yunam. Really, best, drop. Kita akan entry di mana? Sell. Di mana? Di bagian rally kah? Di bagian base kah? Di bagian drop? Di base. Okay. Sama juga engulfing. Bang Wan suruh korang entry di mana? Bang Wan suruh makin mana? Candle ni kan yang dimakan. Itu adalah base sebenarnya. Tapi Bang Wan simplify kan. Lebih senang kan. Tak payah orang nak mati time frame. Simple ni adalah base. Sampai sell. Junam. Sebab rally base drop. Engulfing tu ialah base. Lepas tu dia drop kah? Dia rally kah? Itu orang tak tahu lah. Tapi untuk bearish engulfing dia drop. Kalau bullish engulfing dia rally. Gitu guys. Engulfing ialah sendi. Korang jangan pening-pening. Benda tu sama ya. Cuma dia multi time frame lah. Korang kena faham. Dan korang kena tahu OHLC. Pergerakan harga.
Engulfing itu ialah SMD. Yeah, finally clear access. Good. Nih, kurang tengok ya. Oh, ini kasi expense. Ini waktu time frame yang pening. Yang baru tuh confirm pening. Tidak apa-apa lah. Ini yang bagi yang bersoal lah. Tengok, ini adalah satu candle bearish dimakan dua candle bullish. So, ini adalah engulfing, bullish engulfing kah, bearish engulfing? Bullish engulfing. Oke, ini adalah time frame daily. Bangun pergi lah MT3 H1 kah? Oh, pergi MT3. Oke, pergerakan nih. Pergerakan harga, dia naik. Dia slow di sini. Itu dia naik lagi. Sama tak dengan pergerakan ini? Sama tak? Benda ni dan benda ni. Sama kan? So, apa lagi? Apa lagi? Cuma bangun simpelkan korang. Tidak payah nak cari best tu, pening-pening cari best. Tengok candle dah pandai, dah tahu. Oh, ini best sebenarnya. Tapi simple. Masuk masuk ni kan rally base rally, korang entry di base. Kan? Bangun pun buat macam tu. Bangun entry di base. Junam entry fly. Si benda sama. Cuma bangun simplify lagi kalau korang nak sharp lagi macam ni lah, tarik trend line. Lepas tu tarik ni. Confirmation lah. Confirmation bangun. Kalau jumpa banyak macam mana bangun? Jumpa banyak. Kalau korang guna bigger time frame tak banyak, confirm tak banyak. Korang tahu tak banyak. Ni 1, 2, 3. Boleh kira dalam berapa banyak? Guna higher time frame. Confirm tak banyak. Kalau banyak tu sebab guna time frame kecil. Okay, bangun balik ke H1. Tengok balik. Okay, di sini yang bangun nampak satu trend line. Inner trend line. Satu touch, dua touch, breakout. Okay. Yang kedua, apa nih? Siapa yang mata tajam tu apa nih? Apa nih guys? Iya, inverted HNS. Bila dia buat macam ni, ini kita entry buy. Lepas tu digabung pula dengan structure. Macam-macam. Kalau korang dah faham ni. Junam, slow ke atas, Junam, slow ke atas, Junam. Supply, slow ke bawah. Kalau slow ke bawah, dia akan kuat ke atas, strong ke atas, strong ke bawah. Kalau dia slow ke bawah, dia akan strong ke atas, strong ke bawah. Mestilah strong ke atas. Dan inilah terjadi. Ini structure. Bang Wan, kalau support become resistant dan resistant become support, macam mana? Entry di kiri highway panjang. Itu kalau ada confirmation, entry saja. Asalkan dia di support atau resistant, atau resistant become support, atau support become resistance. Asalkan dia di tempat betul, ada confirmation, entry. Tak kisahlah di mana-mana pun. Yang penting confirmation ada. Ikut trend. Asalkan alasan korang nak buy atau sell tu banyak. Contoh macam ni kan. First, sebab daily ada engulfing. So, bangun pergi H1. H1 pula bagi tahu ada trend line buy. Okay. Lepas tu ada pula set pattern. Serius, apa yang bangun ajar ini memang banyak sangat. Dan harganya mahal.
Oke, Bang teruskan. So, dia ada trend line buy. Lepas tu dia ada keluar apa nama dia? Pattern HNS. Lepas tu pula dia buat lagi pattern market structure. Impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, impulsif. Impulsif, korektif, impulsif. Entry je pacak terus. Bang Wan, kalau ikut market structure boleh hold. Tapi kalau lawan structure, scalp sajalah ya. Yes. Betul. Betul tu. Kalau boleh, kalau scalping tu make sure ada target lah. Macam 20 pips, 30 pips. Jangan lebih. Sebab bila lawan trend ni, dia bila-bila masa je. Boleh pusing. Boleh counter. Itu yang bahaya. Okay? Ada soalan? Bang Wan dah share banyak. Serius. Bang Wan share banyak malam ni. Lebih dari cukup. Bang Wan dah bagi gold. Bang Wan dah bagi Euro CAD. USD JPY dan GBP USD 4 pair lengkap. Bawaan bagi contoh, bawaan explain, bawaan bagi multi time frame sikit. Tapi sebenarnya setiap benda ada multi time frame. Yang faham je lah. Sebab bawaan tahu multi time frame ni susah. Best malam ni banyak dapat belajar alhamdulillah. Thank you bawaan macam ilmu baru belajar. Mintalah ilmu amin. Make sure guna sebaiknya. Make sure backtest. Tu ya bawaan minta. Ilmu kalau tak diguna rugi je kan. So guna practice. Korang pegang something yang bawaan ingat lah. Bawaan pegang sampai bila-bila rasanya. Duit kalau korang guna dia habis. Tapi ilmu kalau korang guna dengan baik dia bertambah. Faham tak? Dia akan bertambah. Macam sekarang ni bawaan guna ilmu bawaan untuk ajar korang. Dan ilmu bawaan akan bertambah, akan sharp. Confirm. 100% yakin. Bang Wan akan lebih faham ilmu Bang Wan, korang pun akan faham. Okey. Ingat tuh, duit nih habis geng kalau orang guna. Ilmu kalau orang guna bertambah. Jangan risau. Bang Wan, kalau correction sama impulse guna di time frame H1 je ke? Sebenarnya H1 ni untuk confirmation. Bang Wan guna corrective impulsive ni di daily ke atas. H4 pun boleh. Yang penting time frame besar sikit lah. M1 pun kadang-kadang Bang Wan guna untuk confirmation. Sebab semua time frame ada pergerakan tu. Cuma kena sharp lah mata. Macam ni. Impulsif, impulsif, korektif, impulsif, korektif, impulsif, korektif. Kena banyak practice. Alamak. Apa ni? Jap ada yang tanya. Bang Wan, homework minggu lepas belum dapat lagi. Bang Wan bagi hint jawapan homework minggu lepas. Homework minggu lepas. Boleh bagi pay apa tu? Bang Wan rasa homework tu Bang Wan bagi khas untuk SS saja. Bang Wan tak pasti pula. Bang Wan bagi semua kah? Cuba bagi pay apa tu? Bang Wan bagi homework. So, biasanya Bang Wan suruh kurang practice saja. Which is backtest. UDC check. Boleh sell lagi ke Bang Wan? Jangan sell. Dah Jun 6 kan. Dah gerak. So, better stay away. Letak BE. Settle. Tadi dah TP berapa, geng? TP 2.
Oh, mau napabay kat sini, napasel kat sini. Bang Wan tanya, oh iya, iya. Itu Bang Wan memang, itu memang, bukannya homework sebenarnya, itu cara backtest. Ini sekarang ini lah yang Bang Wan buat. Kenapa by sini? Kenapa sel sini? Kenapa by sini? Kenapa sel sini? Kenapa kita tak cari by lagi? Inilah Bang Wan buat sekarang. Bang Wan always buat benda tuh. Bang Wan, upload webinar malam ni di YouTube ya. Ah, ini mungkin episode ni jauh lagi. Part ni jauh lagi. Bang Wan akan buat episode per episode. Alright, so sekarang pun jam 11.36. Kita dah 1 jam setengah. So dari Bang Wan itu saja.